Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukakan majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa fid din. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan limpah rahmat Allah pada malam ini dapat kita sekali lagi sama-sama hadir ke surau yang penuh berkat ini untuk kita sama-sama mengerjakan sembahyang berjemaah, seterusnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan kefasadan dan kemungkaran ini. Mudah-mudahan amal ibadat kerja buat kita ini diberikan ganjaran dan balasan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kembali kepada Allah pada hari yang tak ada bergunanya lagi harta dan anak pinak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. InsyaAllah malam ini kita akan sambung kitab kita beriman pada hari akhirat ini di bawah tajuk Soal Kubur Umat Muhammad dan sebelumnya. Setelah pada malam-malam sebelum ini kita baca dalam tajuk Fitnah Kubur. Nanti kita akan masuk dalam malam ini Soal Kubur Umat Muhammad dan sebelumnya. Cuma sebelum tu saya nak sebut sedikit lah. Baru ni saya 2-3 hari lepas ada kawan saya hantar WhatsApp. Dia kata dalam WhatsApp tersebut lah, siapa yang sekarang ni kita telah masuk bulan Rejab, siapa yang beritahu kepada orang lain bahawa sekarang telah masuk bulan Rejab, maka dia akan dilepaskan daripada azab api neraka. Tu dalam WhatsApp tu lah. Saya kata ada juga benda-benda ni. Bulan Rejab memang termasuk apa yang Allah Ta'ala firmankan, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah bulan-bulan haram. Lalu bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadat di dalamnya mempunyai kelebihan yang lebih baik daripada beribadat berbanding beribadat dalam bulan-bulan yang lain. Contoh, kita mari kuliah malam ni bulan Rejab, berbanding kita kuliah bulan lepas bulan Jamadul Akhir, maka pahala dengan kuliah malam ni dari segi masa waktunya adalah lebih besar pahalanya berbanding kita dengan kuliah pada bulan Jamadul Akhir. Tetapi nak kata malam bulan Rejab ni ada kelebihan yang tertentu, ada ibadat yang tertentu, ada ibadat yang baru, tak ada. Yang lebih mengejutkan lagi, saya pergi satu kampung tu, tanya, Tok Iman mana? Oh, Tok Iman tak ada sebulan ni. Gimana? Dia bulan Rejab ni, bulan Tok Iman pergi ziarah kubur Tok Wali. Saya kata, kau belak. Tuan-tuan, kubur Tok Wali tu sendiri pelik dah. Pasal apa kubur Tok Wali tu pelik? Sebab tak ada siapa yang tahu kata tu Tok Wali. Siapa dia yang boleh mengatakan awak ni Tok Wali? Siapa dia boleh? Tak ada. Dan kedudukan wali tu mana lebih tinggi berbanding dengan sahabat? Tak ada. Jadi tak ada kata bila mari bulan tertentu ni, bulan Rejab ni, sahabat-sahabat yang masih hidup pergi ziarah kubur sahabat yang telah mati. Jadi Tok Wali tu Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali kepada orang beriman. Maknanya wali itu ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia tak tahu. Tak ada siapa tahu. Cuma orang kata dia ni Tok Wali. Kalau Kelantan dulu orang kata Tok Wali asal. Orang kata Tok Wali. Tapi siapa dia yang boleh mengesahkan dia Tok Wali? Tak ada. Imam Syafi'i orang tak mari Tok Wali.
Ada orang panggil tu wali Imam Syafi'i. Mana tinggi kedudukan dia? Kenapa tak ziarah kubur tu? Sebab tu kita sebutkan sama bahawa ziarah kubur itu adalah merupakan ibadat yang ditunjuk contohkan oleh Nabi SAW. Nabi ajar macam mana nak ziarah kubur. Nabi wajak apa kena ziarah kubur. Lagu mana nak masuk ziarah kubur. Apa benda nak buat di kubur. Bukan kata sebab. Pasal apa Nabi sebut? Sebab apa Nabi wajak? Sebab benda tu adalah merupakan ibadat. Nabi sebut dalam hadis yang terkenal, nahaitukum an ziyaratil qabr ala tazuru fa innahu tazkiratul maut. Dulu aku larang kamu pergi ziarah kubur, tapi sekarang pergilah ziarah kubur kerana dia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Mula-mula Nabi pergi ke Madinah, Nabi larang pergi kubur kerana apa benda? Kerana bila orang pergi kubur pada masa tersebut berlaku perkara-perkara yang bercanggah, yang merosakkan akidah. Mereka dakak kubur, menangis di kubur, cari-cari baju di kubur, maka dilarang. Tapi bila orang Islam dah faham dah masalah akidah ni, Nabi pergi, Nabi suruh pergilah ziarah kubur. Pergi ziarah kubur tu pula ada tujuan dia. Fa innaha tazkiratul maut. Ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mengingatkan orang yang pergi ziarah itu bahawa dia juga akan mati. Kemudian yang kedua ialah supaya Nabi sebut dalam hadis yang lain, fas'alu lahu tasbih. Kamu mintalah kepada orang yang supaya orang dalam kubur itu diberikan sabat, tasbih, yakni supaya dia tetap dalam keadaan berpegang dengan kalimah tauhid. Jadi doa pada orang dalam kubur tu. Bukan kata bila mari bulan Rejab pergi ziarah kubur tak wali ini kita katakan tidak ada asal dalam agama, tidak ada. Gitu. Ziarah kubur tu boleh. Bukan kata tak boleh, tak boleh. Tapi mengkhususkan bila mari bulan Rejab pergi ziarah kubur tak wali itu tak boleh. Apa pergi ziarah kubur ni? Apa ziarah kubur ni? Allah ni bulan Rejab kena pergi ziarah kubur. Tak ada kelebihan ziarah kubur dalam bulan Rejab berbanding ziarah kubur dalam bulan Jamadil Akhir, kecuali kerana bulan Rejab itu adalah bulan haram. Bukan sebab ziarah kubur tu tak, tapi kerana bulan Rejab tu bulan haram. Itu saja kelebihan dia. Maknanya bulan Rejab, bulan Rejab ni semua ibadat kita digalakkan untuk untuk menambahkan ibadat kita kerana dia bulan haram. Tak ada ibadat-ibadat yang khusus, tak ada. Hak berat lagi lagu mana? Dia kata dunia ini dijaga oleh 4 orang wali abdal, dia sebut. Wali abdal ni dia kata bila mati seorang akan naik seorang lagi. Yang naik pangkat akan jadi wali abdal baru mati seorang. Kata ni kau pelik lagi. Allah Ta'ala sebut malaikat yang menjaga dunia ni. Ada malaikat ada malaikat Mikail, Jibril Mikail yang jaga rezeki, yang menguruskan urusan ni, yang bagi. Bukan kata wali. Mana pula wali pergi jaga dunia ni? Tak ada. Allah Ta'ala utuskan malaikat yang lantik, malaikat yang jaga dunia. Tak ada wali-wali, tak ada. Yang jaga dunia ni tak ada lah maksud dia. Wali tu ada. Wali tu hadis berkenaan dengan wali tak ada. Tapi nak kata wali pergi jaga bila mati seorang naik pangkat, tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab sewaktu Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, bukan Sayyidina Umar naik pangkat sama dengan Abu Bakar. Tak ada sesiapa pun yang boleh menyamai kedudukan Abu Bakar. Tak ada. Kemudian bila Abu Umar mati, tak ada orang boleh menyamai. Tak ada sampai sekarang tak ada orang boleh menyamai kedudukan Abu Bakar. Tak ada. Jadi kalau orang tu matilah. Mati dia. Bukan kata bila nanti ada orang sama naik baru boleh mati seorang dah. Macam tu guru silap tu dah. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi gitu. Tapi kita katakan bahawa sekarang kita berada dalam bulan Rejab, maka perbanyakkan ibadat. Kalau sebelum ni kita semayang sikit, maka banyakkan sembahyang. Bukan tambah sembahyang baru dah. Banyakkan sembahyang. Sebelum ni doa kita sikit, banyakkan berdoa. Sebelum ni zikir kita sikit, banyakkan zikir. Sebelum ni baca Quran kita sikit, banyakkan baca Quran. Sebelum ni sedekah kita sikit, banyakkan sedekah dalam bulan Rejab ni. Tingkatkan amal dalam bulan Rejab ini kerana dia termasuk bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang dimuliakan tu bulan Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini termasuk bulan-bulan yang haram. Baik. Kita masuk sama kita muka surat 85. Soal kubur umat Muhammad dan sebelumnya. Menurut Al-Hakim Tirmizi rahimahullah taala, bahawa umat di zaman dahulu apabila diutuskan Rasul lalu mereka beriman, maka selamatlah mereka. Jika mereka mengingkarinya, Allah menyegerakan azab ke atas mereka.
Manakala Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam, Allah menangguhkan azab dan memberi peluang yang seluasnya, sama ada seseorang itu secara berterus terang menerima Islam atau berterus terang kufur, atau menyembunyikan kufurnya, yaitu munafik. Setelah mereka mati, Allah mendatangkan kepada mereka 2 malaikat yang ditugaskan untuk menguji mereka dalam kubur. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyamizallahu al-khabisa minat tayyib, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Jadi kata Al-Hakim, kata Tirmizi, dia kata umat zaman dulu bila mari Nabi akan ada 2 saja. Orang yang beriman, orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, maka dia bersama dengan Nabi, dia akan bersama dengan Rasul-Rasul, maka dia akan selamat. Seperti mana orang yang beriman di zaman Nabi Nuh selamat naik atas kapal Nabi Nuh. Beriman di zaman Nabi Musa AS selamat menyeberang Laut Merah bersama dengan Nabi Musa AS. Maka orang yang beriman selamat. Orang yang tidak beriman, Allah Ta'ala tunggu balas selalu. Di zaman Nabi Nuh, maka mari banjir besar, kita semua tahu. Golongan Firaun tenggelam dalam Laut Merah. Kaum Samud, kaum Ad, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Saleh mari tempitkan, yang mematikan kesemua mereka. Kaum Nabi Lut dibalikkan bumi, orang yang menentang semua mati. Beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezanya mana? Bezanya ialah bila mari Nabi Muhammad ni, orang boleh beriman, orang boleh tidak beriman. Orang tidak beriman boleh berleluasa hidup sampai akhirnya. Dan bahkan tu saja, bahkan ada orang yang dalamnya luarnya beriman, dalamnya kufur. Sebab Allah beriman belaka, maka dia mengaku beriman, tapi dalam hatinya kufur, yang dikenal sebagai orang munafik. Lalu mereka ini, orang kafir, orang Islam, orang beriman, semua bercampur kau, duduk sekali boleh. Pada zaman Nabi dulu tak boleh. Orang Islam, orang duduk dengan Nabi di pulau, diseksa dan sebagainya. Tapi di zaman umat Nabi Muhammad ni, kerana Nabi Muhammad itu rahmat kepada seluruh alam, Allah Ta'ala tangguhkan azab kepada orang-orang yang kafir ini. Oleh kerana ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ada orang munafik, maka lagu mana ni? Nak tahu ni? Maka selepas mati baru tentu. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyib. Baru tentu Allah Ta'ala pisahkan antara orang bukan Islam, orang munafik dan orang-orang yang beriman. Dan bagaimana dengan apa? Dengan berlakunya fitnah kubur, soalan-soalan dalam kubur. Maka orang yang beriman boleh jawab, maka mereka akan mendapat kebahagiaan seperti kita sebut dalam part yang lepas. Orang kafir tak boleh jawab, maka mereka akan diazab dalam kubur mereka seperti kita sebut pada kali yang lepas. Jadi fitnah kubur itu tujuannya adalah untuk memisahkan antara orang yang beriman dengan orang munafik dan orang-orang yang kafir. Kalau tidak ada atas dunia ni boleh. Atas surau masjid kadang-kadang orang kafir pun boleh mari bila ada keperluan, dia duduk sekali dalam majlis ceramah kadang-kadang dia mari duduk sekali, tak ada masalah, boleh. Kedah pasar lagi lah boleh, dalam satu negara lagi lah boleh, tak ada masalah. Tapi bila sampai mati, maka akan datang ujian yang memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah memperbuat apa yang ia kehendaki. Jadi orang yang beriman ni dekat atas dunia sampai ke akhirat, Allah teguhkan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi pergi hantar kebumikan jenazah. Lepas kebumikan jenazah, maka lepas habis-habis kebumi, Nabi itu tidak duduk. Nabi disebutkan bahawa dalam banyak riwayat disebut Nabi bila dia pergi ke kuburan sewaktu pengkebumian ni, Nabi tak duduk, Nabi berdiri. Maka Nabi sebut, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Kamu minta ampun kepada mereka, kepada sahimu yang duduk dalam kubur ni, dan mintalah kepada Allah was'alu lahu tasbit. Mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kepadanya at-tasbit, sabat, supaya dia boleh jawab dengan dengan
Ucapan la ilaha illallah apabila ditanya oleh Munkar dan Nakir. Sebab apa benda Nabi sebut gitu? Fa innahu la'ana yus'al, kerana mereka sekarang sedang disoal. Bukan Nabi suruh hajar dah. Nabi suruh doa kepada Allah Ta'ala supaya orang dalam kubur boleh jawab. Bukan Nabi kata hajar saya muda dalam kubur ni malaikat mari tanya. Dah. Dah. Sebab tu kita bila pergi kubur, bila orang sudah tanam, kalau orang tak iman nak baca doa tu biarlah tak iman baca doa. Hak kita sendiri ni kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Paling kurang kita minta apa nama ni? Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma sabbithu bil qawli sabit. Hak tu pun tak apa dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kau molek juga. Wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma sabbithu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maknanya minta tu, bukan kita ajar dia. Kalau tak iman nak baca doa lepas pada tu, kita tak iman baca doa, kita aminkan pun tak apa. Tapi kalau kita doa hak tu, kita tak saya tunggu tak iman pun padan dah. Padan dah. Sebab apa dah? Sebab Nabi buat gitu. Jawapan dia sebab Nabi buat gitu. Nabi suruh sahabat buat gitu. Nak ayat kata apa benda? Hadis ini nak ayat kata bahawa orang yang mati itu apabila dia ditanam dalam kubur mereka, maka akan ada malaikat yang mari tanya dia berkenaan dengan soalan kubur yang disebut sebagai fitnah kubur. Disebutkan dalam hadis yang lain, al-muslimun idza su'ila fil qabr syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu Allah Ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Orang mukmin itu apabila ditanya dalam kubur mereka, maka mereka akan jawab, mereka akan menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dan beliau berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil ummata tubtala fi quburiha." Sungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Maknanya siapa dia ni? Maknanya Al-Hakim dengan Tirmizi riwayat lagi, buat mari dalil lain nak ayat kata umat Nabi Muhammad ini diuji dalam kubur mereka. Ada fitnah kubur. Bapa tak buat mari. Hak ni pendapat ni. Nak ayat kata ada di sana pendapat yang mengatakan umat yang terdahulu, oleh kerana mereka telah diazab sewaktu di atas dunia, sewaktu mereka berlawan dengan Nabi, maka mereka ada yang di balik bumi, ada yang tenggelam, maka mereka tidak ada fitnah kubur lah. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Lalu menurut Tok Guru mari, menurut Al-Qurtubi dan Ibnu Qayyim, bahawa soal kubur terkena juga kepada umat yang terdahulu daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang dikemukakan itu tidaklah menafikan adanya soal kubur kepada umat yang dahulu daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar menceritakan apa yang berlaku kepada umatnya dalam kubur. Ia tidaklah menafikan adanya fitnah kubur kepada umat sebelumnya. Kata Al-Qurtubi dengan Ibnu Qayyim, dia kata hak Al-Hakim Tirmizi wa mari itu, dia kata hak ayat kata umat Nabi Muhammad ni kena fitnah kubur, tidak menafikan umat zaman dulu pun kena soal kubur juga. Kena soal kubur juga. Cuma ada waktu mari ni hadis nak ayat kata umat Nabi Muhammad ni kena fitnah kubur, kena ujian dalam kubur. Tapi umat dulu pun kena juga. Dalam banyak riwayat disebut, di antaranya dikatakan bahawa satu ketika Nabi Isa AS dia jalan melalui satu kubur. Maka dia dengar orang dalam kubur itu sedang disoal. Lalu dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya orang dalam kubur itu dihidupkan. Dan di antara mukjizat Nabi Isa AS itu ialah dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk boleh menghidupkan orang yang mati. Bila dia minta dengan Allah Ta'ala nak hidup orang mati ni, maka orang mati tu tiba-tiba kubur tu terbuka dan orang mati tu keluar hidup. Bila hidup, Nabi Isa tanya dia, dalam riwayat tersebut disebut Nabi Isa tanya dia, mu mati berapa lama dah? Dia kata 70 tahun dah. Dah buat mu soal kena soal tak habis lagi. Gapo dia membuat ni, mu kerja gapo dah sampai tak habis lagi soal 70 tahun dah ni. Dia kata aku dulu kerja cari kayu api. Lepas tu kayu api ni sebahagiannya aku belanjakan, sebahagiannya lagi aku sedekahkan. 1/2 aku belanja, sebahagian lagi aku sedekahkan. Dah molek dah, tak ada apa dah. Dia kata aku duk soal 70 tahun ni. 70 tahun ni katanya dia kerana satu kali aku orang bayar duit. Orang beli duit. Kayu api hari ni hamba beli belakang.
Hamba boleh berlaku. Lalu aku pergi dalam perjalanan pulang. Ni disebut dalam riwayat tersebut dalam perjalanan pulang tu. Makan. Ada makanan lekat celah gigi. Maka cari-cari aku ambil ujung kayu api tak buat cari celah gigi. Maka aku pun balik atas kayu. Aku pun tak royak tu aja. Inilah yang ditanya sampai sekarang. Sebab apa benda? Sebab kayu tu orang melindah. Aku ambil tu orang redah. Sebab orang melindah kayu tu. Dan aku tak royak ke dia. Maka itulah yang menyebabkan aku ditanya selama 70 tahun. Riwayat-riwayat yang sebegini banyak disebut dalam kitab-kitab. Dan riwayat ini nak menyatakan bahawa antaranya umat yang terdahulu juga disoal di dalam kubur mereka. Kalau kita tengok riwayat tu, ambil orang sekadar untuk buat colek gigi saja pun ditanya sampai 70 tahun. Lagu mana kalau orang ambil orang sampai sepatutnya orang lain dapat, dia ambil orang lain sepatutnya dapat tak dapat. Lagi-lagi beratlah. Sebab tu tuan-tuan kita yang mari surah masjid, yang kita duduk dengan kuliah-kuliah, kita baca kitab beriman kepada hari akhirat, kita percaya apa benda yang berlaku dalam kubur, kita kena pasang masuk dalam diri kita ni, hak orang kita taksir. Benda yang orang lain lebih layak daripada kita, benda ada satu. Kita layak, orang lain layak dan dia lebih layak, dia lebih perlu. Ambil ke dia. Sebab kita ada dah. Terutamanya kita ada tak sebut. Kerana apa benda? Kerana kita akan ditanya dalam kubur yang kita tak boleh nak jawab. Kita tak boleh nak jawab. Maka sebab tu, kalau bukan kata kita saja, umat yang terdahulu yang mati lama dah pun sedang ada yang disoal dalam kubur mereka. Jadi sebab tu kita katakan bahawa persoalan kubur itu sebenarnya sangat-sangat menginsafkan. Kalau kita tengok molek, kita faham molek, maka kita tak akan taksir. Kita akan taksir hak orang ni. Tapi kalau kita tak carah dalam kubur ni, kita tengok orang duk berebut, hak tu berebut, hak ni berebut. Bila dia dapat banyak dah tanah, penuh dah kota dia pakai nama orang lain pun dah. Kita katakan, tak boleh lagu ni. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab nama orang lain tu dia pakai nama saja, dia ambil ke dia. Sedangkan di sana ada orang yang tak ada tanah nak buat rumah. Maka kita katakan ini akan ditanya dekat akhirat yang tak akan lepas nak jawab. Jadi nak sebutnya gampang. Maknanya pendapat yang sebenar ialah apa yang dinyatakan oleh Al-Qurtubi dan Ibnul Qayyim. Kata tu guru kita, pengarang kitab kita, Tuan Guru Haji Abdul Hadi kita ni sebut, dia kata hak betulnya ialah apa yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Gampang dah? Umat zaman sekarang, umat Nabi Muhammad kena soal dalam kubur. Umat zaman dahulu, walaupun mereka telah diazab dengan azab banjir, dengan azab di balik bumi, dengan azab tempikan, dengan azab yang macam-macam tu, tapi mereka juga tetap disoal di dalam kubur mereka. Okay, baik. Tajuk yang baru, jin dan fitnah kubur. Jin dengan fitnah kubur. Ketahuilah bahawa apabila jin itu mati, maka ia juga didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dan mengalami sama ada nikmat atau azab selepas matinya. Kerana dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum dengan tidak membezakan di antara jin dan manusia. Bahkan nas-nas menunjukkan mereka juga ditaklifkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali jin. Tuan-tuan, baru ni ada kawan kita lah. Mudah-mudahan kita masuk masjid ni, jangan terlibat lah. Dia kena masalah penyakit orang rumah dia kena. Jadi kena rasa tu lah, macam kita kena rasa tu masuk jin lah. Kata pergi buat kata rosak tak siap, tak sembuh. Dengan ustaz ruqyah semua tak jadi belaka. Ustaz ni berapa ustaz? Kata 10,000 dah piti habis. Lepas tu dia kata orang Sugib, Kota Baru, Kelantan, pergi jumpa dengan Tok Cha. Saya kata tak usah pergi jumpa Tok Cha. Tak boleh pergi jumpa Tok Cha. Dia kata kita nak buat nak nak sembuh. Kata buat pun tak boleh. Dia kata buat dengan Tok Cha tak siap. Ni Tok Cha mungkin siap. Kata tak siap pun tak apa, tapi tak boleh pergi buat dengan Tok Cha. Pasal apa tak boleh? Kata mati pun tak boleh pergi buat dengan Tok Cha. Sebab pergi buat dengan Tok Cha ni jadi kufur. Dia jadi kufur. Nabi sebut jelas sangat, man jaa bikahin fasaddaqa bima yaqulu faqad kadzdzaba bima ji'ta bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pergi jumpa Tok Momo, Tok Cha tu memang betul dah Tok Momo. Yang disebut sebagai Tok Momo lah.
Maknanya orang kita ni kan kadang-kadang tok bomo tu tidak tok bomo bila dia baca ayat Quran tu tidak bomo, tapi maksud tok bomo itu ialah orang yang menggunakan jin, orang yang menggunakan jampi serapah. Gejapa tak cah ni tentu dah kufur. Mana baik mati dalam keadaan beriman dengan gejapa jadi kufur. Tak boleh pergi saya cakap dia. Wallah alam, saya rasa dia tak pergilah sebab dia orang semayang ban juga. Tapi nak ayat katanya buntu fikiran sampai pada pendekat macam tu. Kita tak boleh. Kita orang yang mari surau masjid, tok bomo tak segi. Tok bomo tak segi. Tambah-tambah tak cah dah tentu dah memang tak boleh pergi. Kalau mati tak apa lagi, jangan gejapa tak cah. Jangan gejapa tak cah. Sebab apa? Sebab dia tentu dah kufur dan dia akan membawa kepada kita kepada kufur. Sebab dia buat dengan gunakan jin. Jin tu siapa dia? Ni jin ni disebut dalam tok guru kita ni buat mari. Jin ni. Jin ni ialah dulu Allah Taala sebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut secara jelas surah Al-Jin. Kalau tuan-tuan nak tahu berkenaan dengan jin ni, baca surah jin. Kita akan dapat gambaran berkenaan dengan jin ni. Tapi secara ringkasnya kalau kita nak perkenalkan jin ni, iaitu apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Ta'ala perintahkan semua sujud. Malaikat dan yang ada makhluk tu sujud. Maka semua sujud illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kecuali yang tak sujudnya iblis. Iblis itu siapa dia? Kana minal jinni. Dia adalah daripada kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan dia telah mendurhaka kepada perintah Tuhan dia. Maknanya iblis tu adalah daripada kalangan jin. Maksudnya jin dengan iblis tu daripada kumpulan yang sama. Bapa iblis tak sujud. Bila Allah Taala tanya, "Bapa mu tak sujud?" Maka dia kata buana, "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia, membuat aku daripada khalaqtani min narin, daripada api, membuat Adam tu daripada tanah. Maksud dia iblis dan jin itu adalah makhluk yang dijadikan daripada api. Maknanya iblis ni daripada kalangan jin, dan jin itu adalah makhluk yang dijadikan daripada api. Kemudian lagu mana jin ni? Maka Allah Taala sebut wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Lepas pada tu maka wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Mutubik daripada sini, daripada surga ini, ba'dukum li ba'din adu. Jin yang iblis dengan Adam ni adu, bermusuh. Kamu ni bermusuh. Dan menduduk sana wa mustaqarrun ilahin, mustaqarrun wa mata'un ilahin, menduduk sana dan sampai pada waktu ajal. Maknanya jin ni dia duduk atas dunia ni bersama dengan kita. Dia duduk sekali dengan kita. Maka jin pun kata qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minal mukhlasin. Aku minta kepadamu wahai Allah Taala supaya aku akan sesatkan mereka ni semua sekali. Mula-mula dia minta minta supaya dia kekal. Minta supaya kekal. Maka Allah Taala berikan dia kekal sampai kepada akhirat. Kemudian dia minta nak supaya merasuk, boleh menggoda anak Adam ni, iblis ni. Maka dia boleh goda anak Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Kemudian jin dengan iblis ni samalah, satu kumpulan. Cuma iblis itu ialah jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin itu ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan jin itu ataupun jin dan iblis itu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan anak beranak dia melihat kamu daripada sudut yang kamu tak boleh melihat dia. Dia boleh nampak kita dan kita tak boleh nampak dia. Iblis dengan jin. Dan Allah Taala sebut jin ni wa innahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada kalangan laki-laki daripada kalangan manusia yang pergi minta tolong dengan laki-laki daripada kalangan jin, maka jin itu tambah menyesatkan dia lagi. Jadi ulama sebut jin ni dia macam manusia juga.
ada yang beriman dan ada yang kufur. Adapun jin yang kufur, adapun jin yang beriman, dia seperti orang yang dan dia ada jin yang kufur, yang kafir, ada jin yang beriman dan ada jin yang munafik juga. Jin sama jin ni hak kafir dengan orang jin Islam ni akan berperang juga, akan berlaku jihad juga di kalangan mereka. Dan jin yang baik, jin Islam yang baik, dia seperti orang Islam yang baik. Maksudnya lagu mana? Jin Islam yang baik, dia tidak akan kawan dengan orang Islam. Tak ada. Tak ada dia nak jadi khodam orang Islam. Tak ada. Tak ada kata ni. Sebab mana? Sebab manusia yang paling baik tidak pernah minta tolong dengan jin. Siapa dia yang paling baik? Nabi SAW. Kita melihat Nabi berperang berapa kali, tak pernah Nabi minta tolong dengan jin. Abu Bakar berperang, tak pernah minta tolong dengan jin. Umar berperang, tak ada minta tolong dengan jin. Sebab tu, apa orang zaman lalu ni minta tolong dengan jin? Allah Ta'ala sebut dah. Wa innahu kana rijalun minal ins, ada lelaki daripada kalangan manusia yang minta tolong dengan jin, fazaduhum rahaqa, dia akan menyesatkan lagi. Tak boleh. Maka sebab tu tuan-tuan bila sebut dengan jin ni dalam masalah jin ni, maka Tok Guru buat mari satu tajuk yang khusus supaya apa benda? Supaya kita faham, supaya kita tidak terpengaruh dengan jin, tidak terpengaruh dengan orang yang konon-kononnya nak berkawan dengan jin. Dulu macam-macam lah. Kalau tuan-tuan nak tengok dengan orang dengan jin macam-macam. Dulu bersilap apa semua sekali itu. Kebanyakannya begitu. Kebanyakannya begitu. Silap ya. Jurus batin-batin apa semua sekali itu. Duduk sini tolak gitu, bung habis boh apa semua sekali itu. Kalau tidak pakai jin, pakai apa? Kalau ada benda tu mesti ada daripada Nabi. Nabi betul lagi nak guna tolak perang gitu. Tak, siapa tak berlaku gitu. Nabi siapa luka-luka. Apa nama ni? Khalid siapa tak ada tubuh kecuali semuanya paru belaka. Tiba-tiba mari zaman sekarang ni beramal maka bertih baca ni tolak rubah melantung habis. Tak boleh. Bukan begitu. Dan sebutnya ialah jin tu dia kalau dia mati, dia sama dengan kita juga. Bermaksud atas dunia ni, dia pun sama dengan kita juga. Dia ada taklif dia. Kata pengarang kita kata Tok Guru kita ni, dia kata, jin tu apabila dia mati, dia juga akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia juga akan dikuburkan dan dia akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sebab apa? Sebab ayat Quran mari tidak membezakan di antara jin dan manusia. Firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Manusia dengan jin ni tugas dia Allah Taala ciptakan ni sama saja. Tugas dia apa benda? Supaya berabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada taklif dia. Ada taklif dia. Jadi bila taklif ni, kalau dia taat kepada taklif tersebut, maka dia akan mendapat nikmat di alam kubur mereka dan akan dapat balasan syurga dekat akhirat. Kalau dia tidak taat kepada perintah yang taklif yang Allah Ta'ala tentukan kepada mereka, maka mereka akan diazab dalam kubur mereka. Jadi sama saja. Jadi nak sebutnya ialah jin pun juga akan kena fitnah kubur dia. Tak ada hebat mulia dia apa tak ada. Tak ada. Dan firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi, dan bagi masing-masing mereka darjat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedangkan mereka tidak dizalimi sekali-kali. Jadi di sana disebut orang yang kena azab ni, orang yang telah Allah Taala tetapkan azab ni, siapa dia? Antaranya orang yang mendurhakai kedua ibu bapa dia. Kalau manusia derhaka kepada ibu bapa, maka dia akan diazab di alam kubur dan di alam akhirat. Dia kalau dia buat baik secara mana pun, tapi kalau mak ayah dia tak redha kepada dia, maka dia akan diazab dalam kubur dia. Ridal walidain. Keredaan Allah Ta'ala itu bersama dengan keredaan kedua ibu bapa dia.
Wa saqatallahu saqatal walidain. Kemurkaan Allah Ta'ala itu bersama dengan kemurkaan mak ayah dia. Ini orang lelaki lah, orang lelaki terutama dia. Orang perempuan dia akan pergi kepada suami dia. Selepas dikahwin dia akan pergi kepada suami dia. Tapi tengoklah keadaan pula suami dia tak boleh lah. Siapa nak cabut langsung kok ibu bapa dia tu tak akan gitu. Tak akan gitu. Tapi nak sebutnya ialah kalau orang tu dia durhaka kepada kedua ibu bapa dia, maka ulaika alladzina haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Maka itulah orang yang pasti akan dikenakan azab, yang pasti akan dikenakan azab bersama dengan umat-umat yang telah berlalu sebelum daripada mereka, jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi antaranya ialah orang yang durhaka kepada kedua mak ayah dia. Sebab tu tuan-tuan, kita kena, siapa yang ada mak ayah ni, maka dia kena kena berbakti kepada kedua mak ayah dia ni, kedua ibu bapa dia. Kena tahu bahawa mak ayah itu adalah merupakan kunci syurga kepada dia. Satu ketika seorang ulama, tak ingat nama dia, sewaktu mak dia meninggal, maka dia menangis. Orang pergi tanya, dah mana Tok Guru cerit ni? Kan kita tak boleh menangis. Mungkin memang mati dah ni. Dia kata, aku bukan menangis kerana sedih mak aku mati ni saja. Tapi bukan sedih kerana mak aku mati, tetapi kerana aku menangis kerana telah hilang daripada aku satu daripada kunci syurga yang Allah Ta'ala berikan. Maknanya tak ada dah. Sebab tu kalau siapa-siapa yang ada mak ayah lagi, maka berbaktilah kepada mereka, buatlah apa yang mereka suka sehingga mereka puas hati kita jadi anak dia. Dan itu akan dibalas oleh anak dia pula. Mana bila dia jadi mak ayah pula, anak dia pun akan buat gitu juga. Siapa-siapa yang buat tak baik pada mak ayah dia, maka mak ayah anak dia pun akan buat tak baik juga kepada dia bila dia tua nanti. Itu merupakan kama tadi nutudan, seperti mana kamu berbuat, begitulah kamu akan diperlakukan. Setiap tu akan ada balasan masing-masing. Setiap amalan tu ada balasan masing-masing, mengikut darjat dia masing-masing. Sama ada daripada kalangan manusia ataupun dalam kalangan jin. Firman Allah Ta'ala menceritakan ucapan satu kumpulan jin yang beriman mengingatkan kaumnya. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Wahai kaum kami, sahutlah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan sesiapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah di muka bumi. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu di dalam kesesatan yang nyata. Ni Allah Ta'ala rakyat perkataan jin kepada kaum dia. Dulu sebelum daripada kebangkitan Nabi SAW ni, jin ni adalah makhluk yang boleh naik ke langit dan dia boleh tengok di Lauh Mahfuz tu gapo benda yang tertulis yang nak berlaku besok, yang akan berlaku besok kau, yang akan berlaku ni dia akan boleh tengok. Dan dia tengok, dia akan turun, dia akan royak ke Tok Bomo ni, akan berlaku sekian-sekian, akan berlaku sekian-sekian. Tok Bomo apa buat berjamata dia royak akan berlaku begini masa zaman tu. Apabila dibangkitkan Nabi SAW, bila Nabi dibangkitkan, satu ketika jin ni nak pergi tengok yang berada di kaki-kaki langit, nak tengok tu, maka tiba-tiba didapati di pintu langit itu dipenuhi dengan penjaga daripada malaikat. Dan malaikat itu memanah jin-jin yang nak intai ni. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kami jadikan petir itu petir itu sebagai panahan untuk memanah syaitan yang naik nak tengok apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Bila setelah dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, ada malaikat yang jaga dengan ketat. Maka bila begitu, dia naik tengok tak boleh, dia balik kat kaum dia, banyak kepada ketua jin ni, maka dia kata mesti telah berlaku di sana perkara-perkara yang besar. Maka diperintahkan supaya mereka pergi tengok apa benda yang berlaku. Pada hari tersebut dikatakan Nabi SAW sedang menuju ke Pasar Mekas. Ke Pasar Mekas di Nakhlah. Di Pasar Mekas. Pada waktu tersebut nak sampai pada waktu subuh.
Sampai waktu subuh. Jin ni jalan-jalan nak cari ni, maka dia sampai kat situ. Dan sewaktu Nabi mengerjakan sembahyang subuh itu, jin itu mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka dia pun tahu bahawa ini sebenarnya yang menyebabkan pengutusan Nabi Muhammad itu menyebabkan pintu langit telah tertutup, tak boleh nak buka. Tak boleh nak masuk intai lagi dah. Lalu dia pun beriman kepada Nabi SAW. Ada banyak riwayat. Ada yang menyatakan Nabi pergi, lepas pada itu Nabi pergi jumpa dengan jin ni. Nabi pergi ajarkan kepada mereka bacaan Al-Quran, pergi mengajarkan kepada mereka secara khusus yang ajar Quran kepada mereka secara khusus dan mengajar hukum-hukum agama secara khusus. Ada yang mengatakan, dia kata, dah, Nabi tidak pergi buat secara khusus kepada jin, tapi dalam majlis-majlis itu ada jin mari mendengar ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila mereka masuk Islam, maka mereka balik jumpa dengan kaum mereka. Maka dia pun sebut ni, ya qaumi, wahai kaum kami, ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Kamu kena terimalah seruan daripada Allah Subhanahu wa taala ni dan beriman dengan apa yang dibawa ni. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Quran yang diturunkan. Yaghfir lakum min dzunubikum. Bila kamu beriman ni, maka yaghfir lakum min dzunubikum, kamu akan diampuni semua dosa-dosa kamu itu akan diampuni. Wa yujirkum min azabil alim, dan kamu akan dilepaskan daripada azab yang pedih pada hari kiamat. Nak sebut kata apa benda? Jin yang beriman ini balik berdakwah kepada jin-jin yang kaum dia yang belum beriman lagi. Sebab itu jin itu dia tak akan terbahagi kepada dua. Ada jin yang beriman dan ada jin yang tidak beriman. Ada jin yang beriman, ada jin yang tidak beriman. Pernah disebut, siapa dia tulis buku dia? Dr. Zahazan tulis dalam buku dia, pelik tapi benar. Pelik tapi benar. Dia kata ada seorang yang dia ni macam mana? Dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia tu pergi, satu hari dia suruh anak perempuan dia pergi ambil air sungai. Dia pergi ambil air sungai, tiba-tiba tak balik. Kemudian tak balik, cari tak jumpa. Bertahun-tahun cari tak jumpa, sehingga akhirnya tak jumpa sehingga bertahun-tahun lama. Satu ketika anak dia ni balik, ada depan rumah dia, jumpa balik. Lalu dia pun tanya, mau gimana? Dia pun ayatlah dia ditangkap oleh jin. Nyawak lagi ke jin. Dan bila duduk lama situ, dia kata tiba-tiba jin dia ni, jin di kampung dia duduk ni, disembunyikan ni. Ada orang mari, jin lain mari, dakwah dia, jin ni masuk Islam. Jin tu masuk Islam dan lepaskan dia. Lepaskan dia. Jadi bila lepaskan dia, jadi tu dia boleh balik. Akhirnya dia kahwin. Bila dia kahwin, jadi boleh tok lelaki ni jahat. Lelaki jahat. Jadi sebelum dia balik, sebelum jin yang tangkap dia tu balik, dia kata, kalau kamu ada masalah, kamu menjerit, aku akan sampai. Jadi satu ketika tu lelaki dia wajah dan dia pukul-pukul dia pun jerit. Bila dia jerit, jin pun mari. Jin pun mari, menjelma dan pukul tu lelaki dia. Maka jin tu pun masa tu ditanya, siapa siapa dia? Keluarga dia tanya, dia kata, aku ni jin sekian-sekian. Dulu ada jin, dulu dia di kafe, dia sembunyikan dia sebab dia minat ke perempuan ni, dia susu, dia sembunyikan. Kemudian sekarang ni dia masuk Islam, sebab tu dia lepas balik. Tu disebut riwayat Dr. Zahazan sebut dalam buku dia. Dr. Zahazan sebut dalam buku dia. Wallahualam, kita rasakan betul. Wallahualam setara mana, tapi riwayat tu ada disebut. Tuan-tuan boleh baca dalam buku Dr. Zahazan, pelik tetapi benar. Nak sebut kata mana? Nak sebut kata jin itu ada yang dahulunya kafir, kemudian sampai masa dia beriman. Apabila sampai dakwah pada dia, mereka itu beriman. Dan yang beriman itu maka dia dilepaskan daripada azab dunia dan juga dekat akhirat. Tapi kalau dia tidak beriman, sama seperti manusia, akan diazab di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah ucapan daripada jin yang mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW kepada rakan-rakan mereka yang tidak mendengar apa yang berlaku, yang tidak mendengar.
apa yang berlaku diceritakan dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan mereka juga adalah ditaklifkan seperti manusia. Oleh itu mereka juga disoal oleh Munkar dan Nakir, menerima nikmat dan azab apabila mati. Sesiapa yang kafir dan derhaka di kalangan mereka, terimalah azab api neraka. Jadi ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, ini Allah Ta'ala rakamkan ucapan perkataan jin. Nah, perkataan jin supaya kita tahu bahawa jin itu ada bercakap, ada yang beriman. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa ada jin yang beriman dan ada jin yang kafir. Cuma kita sebutkan bahawa jin yang beriman dia tidak akan berkawan dengan manusia, tak ada. Baru ni masa segi Mekah ni, wallahu a'lam, betulan ada orang perempuan tu dia ada jin, sampai masa pergi ziarah tu mutaknya kena rasuk. kena rasuk kamu dia, kena rasuk jin. Lepas tu tak reti ya, kita tak reti bab-bab kita apa semua sekali tu. Malam tu saya jumpa dengan satu ustaz daripada Mutabih, dia daripada mana Takak ke mana sebelah Bentung, duduk Bentung. Jadi sembang dengan dia. Oh, dia kata dia pun kena juga, dia kata. Oh, dia hari tu ada jin, ada seorang kena jin. Jadi dia mari dia rasuk. Lepas tu dia bawa kan dia tanya. Dia kata kau bagi kata kau jin dia. Dia kata muduk dia dalam ni, dia kata. Sebab kalau mutubik nanti mu kena pukul ke jin sini, jin Mekah. Dia kata kalau mutubik mu kena pukul ke jin Mekah. Dia kata lepas pada tu dia kata kalau mu nak buat apa-apa tunggu balik Malaysia. Dia kata begitu. Dia kata lepas tu tak pernah masuk, dia kata. Senyap. Dia ayat saya ni, saya tak pandang. Wallah alam. Dia kata sebenarnya jin ni, dia kata macam kita juga. Maksud dia kata, jin Mekah, dia macam, jin Mekah macam orang Mekah. Lain dengan orang Malaysia ni. Lain jin Malaysia dengan jin Mekah lain. Jadi bila dia keluar dekat sana, jin Mekah akan tengok. Ni ustaz tu katalah. Oh dia orang ni, puak sana akan bahar dia. Akan pukul dia. Wallah alam, sebab tu dia pun lepas tu tak kacau lagi. Allah, dan sebab dia kata kalau mundur kaca, maknanya bila baca yang Quran aku mau keluar kena bahas kau jenis sana. Wallah, dan saya pun tak tahulah. Tapi maksudnya ialah rumah kita kalau tak nak kena gangguan jin, kita baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ada satu pengalaman saya dulu, kita sebut sebagai maklumat lah. Kebetulan rumah saya ni dia ada konon-kononnya ada penyakit, ada sakit lah, saya tahu. Lepas tu rojak lah suruh buat ni, kita tak tahu buat ingat ke buat ke mana. Buat janji ni nak bayar berapa ribu, banyak buat ni mahal. Banyak. Jadi saya kata okey lah, mari rumah dia pun buat lah, buat. Lepas buat tu ada mari kain kuning lah apalah. Kita kata pelik ni buat kain kuning ni, kita tak pandai, tapi benda-benda gitu kata lagu mana ni. Lepas tu bagi dia balik. Dia akan mari buat tu berapa kali lah, mengikut cerita dia akan mari berapa kali. Bila gitu kita pun tak puas hati dengan cara dia buat ni. Dia mari kita kena ambil dia dekat bus stand. Dekat bus stand Melaka kena ambil mari. Lepas tu gatal pula. Lepas tu kena bayar mahal pula. Sekali mari dia minta 600. Masa tu tahun 90-an. Banyak 600 ni. Gaji kita tak sampai sebulan 600. Sekali mari minta 600. Lepas tu, apa nama ni? Bila kita bagi 800, bagi 200 ke 50, 100 gitu. Sikit yang bagi. Dia macam tak puas hati. Kita pun tak puas hati juga. Dia kata paling tidak kena bagi 600. Kita nak bagi 600 pun kenal dia dah. Kita ingatkan bila siap, bila confirm dia tak ada penyakit tu bagi, tak apalah berapa pun. Tapi kalau bila dia ambil dia, esok dia nak mari, dia nak mari telefon. Malam tu saya baca rumah saya ni, saya baca surah Al-Baqarah. Saya baca, kita tahu dah. Nabi ajar dah, kita baca rumah yang dibaca surah Al-Baqarah dia tak boleh masuk. Kita sangat percaya. Malam tu baca start siang tu baca dah. Baca berhenti sambung baca. Esok dia mari telefon, kita ambil bus stand. Mari siapa di rumah, terus dia masuk rumah. Tak saya masuk, so kita masuk dulu. Apa dia masuk dulu lah. jadi tak ada. Jadi dia airport dia masuk. Dia masuk duduk sembang lama, sembang ni tak berubah.
Tak wabak lama tak wabak ni. Lepas tu kata, dah kan? Ya, tak apa ya tak. Tak. Hari ni temari tengok saja tak wabak. Lepas tu masa tu berapa puluh riyal tahu, kita pun tak ada piti juga masa tu. Dia tak wabak, kita tak ada piti. Lepas tu kata dia, janji 2 minggu lagi nak mari. 2 minggu lagi tak mari. Lepas tu tak mari. Saya telefon yang konsultan yang perkenalkan saya tu. Dia kata tak ada dah, tak boleh wabak dah sekarang ni, dia kata. Tak boleh wabak sekarang. Sebab dia pakai jin. Dia pakai jin. Rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah, jin tak boleh masuk. Dengan niat jahat lah, jin niat jahat ni tak boleh masuk. Gitu senang. Senang. Lepas tu sampai sekarang tu, lepas pada tu, cerita dia setakat saya tahu dia tak boleh wabak lah sebab dia pakai jin. Sebab dia pakai jin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan betul lah kalau dia pakai jin tak boleh wabak. Tak antara ciri-ciri wabak pakai jin ni, awak saya lah, wallahu a'lam, saya pun tak tahu juga awak saya. Kata kalau pakai kain kuning tu ustaz, dia kata dia pakai jinnya tu dia lah. Dia pakai jin. Wallahu a'lam. Firman Allah Taala ni tersambung semula lah. Wa amal qasatuna fakanu li jahannam hataba. Maksud dia ialah kita jangan rasa lemah ke jin. Dia sama kita je. Hak jahat mati masuk neraka, hak baik akan mati masuk syurga. Dia jahat kena pukul ke malaikat munkar nakir. Kita minta berlindung dengan dia, kita tak payah berlawan dengan dia. Allah Taala ajar dah macam mana kepada kita. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hak jin-jin hak jahat tu, dia sekali dengan iblis, kita minta berlindung dengan Allah Taala, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan jadi kecil seperti lalat, dia akan terbang lari. Cuma hak lain pula mari. Disebut gitu oleh dalam banyak hadis-hadis disebut gitu. Ini kita sambung pada kali yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Sebelum kita dalam majlis apa ada soalan? Tak ada soalan tak? Kita langkah majlis dengan tasbih kafarah dan surah al-Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa fid din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.